Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera. Uh, untuk slide ni saya ingin bercerita sikit tentang pancing lah. Isi kandungan yang saya nak terangkan sikit seperti berikut. Jenama pancing, teknik mancing, hasil pancing. Seterusnya, ini adalah beberapa jenis jenama pancing seperti Shimano, Penn, Abu Garcia, Daiwa, Aji King, Tokman, Rapala, Barkley dan lain-lain lah. Yang paling glamour yang biasa digunakan di Malaysia ialah jenama Shimano dan juga jenama Penn lah untuk laut dalam. Okey, kebanyakan rakyat Malaysia suka mempunyai mesin berjenama Shimano kerana harga dia sesuai lah dengan barang-barang tu, kerana dia tahan lama dan juga mudah dikendalikan ya. Okey, teknik-teknik mancing ada banyak jenis. Yang biasa saya gunakan adalah teknik bottom. So kat sini saya ada listkan beberapa jenis teknik, iaitu bottom, casting, trolling, popping, jigging, drifting dan Apollo. Saya menyukai teknik bottom kerana teknik bottom ni dia relax lah. Bila kita baling umpan dalam air dan kita tunggulah ikan makan. So sambil-sambil tu kita boleh buat benda, kita minum air ke, borak-borak ke, berbanding dengan teknik-teknik yang lain. Okey, seterusnya teknik trolling. Teknik trolling adalah teknik yang biasa digunakan di laut dalam lah. Dan teknik ini kalau dapat lihat di kawasan sini, teknik ni kita akan letak umpan palsu ataupun gewang di belakang bot dan bot akan bergerak menarik umpan tersebut. Umpan ni umpan mati lah, so ataupun umpan palsu. Jadi apabila bot menarik, umpan ini akan bergerak mengikut kelajuan bot dan kelihatan seperti umpan ini hidup. So ikan akan mengejar umpan tersebut dan makan. Okey, sekiranya umpan ini mengena, so bot akan berhenti dan pemancing akan menarik ikan lah. Okey, itu teknik yang pertama, iaitu teknik kaedah trolling. Yang kedua adalah teknik casting. Casting ini adalah satu teknik sama juga macam trolling, cuma bedanya adalah kita akan baling ke dalam air gewang tersebut dan kita akan karau, kita pusingkan mesin kita sehingga ke tebing, dan sekiranya tak ada ikan makan, kita akan baling semula umpan tersebut ke dalam air dan tarik lagi sehingga mengenalah. Sekiranya tak kena, kita perlu ubah kedudukan pancing kita, cari lubuk-lubuk yang lagi sesuai, yang kita rasakan ada ikan bersembunyi di lubuk-lubuk tersebut lah. Jangan kita baling satu tempat banyak kali, bila ikan tak makan kita baling lagi, jadi itu hasilnya kurang memuaskan biasanya lah. So cara terbaik casting ni adalah bergerak ke satu tempat yang lain lah. Okey, ini bottom seperti saya cakap tadi lah, teknik yang paling relax lah. So banyak pemancing di Malaysia ni menggunakan teknik bottom kerana dia lebih pada relax. Okey, teknik popping sama juga menggunakan gewang palsu, gewang ikan palsu. Teknik ini lebih mirip kepada casting, cuma bezanya popping dia lihat daripada muncung gewang tersebut ada seperti bulatan. Bila kita tarik, kita karaukan, bulatan tersebut akan menghentam air dan menghasilkan bunyi pop pop pop. So itulah kita panggil popping. Jadi apabila bunyi pop tu, ikan akan dengar dan mengejar umpan tersebut. Dan biasa teknik ni digunakan di tepi-tepi pulau dengan menggunakan bot light boat lah, bot kecil yang menggunakan enjin 40 kuda, 60 kuda gitu biasanya di sekitar kepulauan di Malaysia ni lah. Dan hasilnya biasa ikan yang makan popping ni adalah ikan GT ataupun geropoh yang paling glamour lah di kalangan pemancing. Okey, kaedah drifting pula adalah satu kaedah yang berlainan pada kaedah yang lain. Kaedah drifting ni boleh katakan kita meletakkan umpan
umpan ikan yang dah mati lah. Ikan hidup lagi baik. Kalau ikan yang mati pun boleh digunakan, tapi kita hanyutkan. Biasanya menaiki bot lah. Daripada bot, kita hanyutkan ikan jauh daripada bot. Kerana ikan bila dekat dengan bot ada bunyi bunyi bot, bunyi orang, ikan tak nak makan. Jadi kita perlu hanyutkan jauh. Dan bila arus di laut, kadang-kadang dia ada laju, kadang ada slow. Jadi bergantung pada arus. Kiranya arus laju, ikan mati tadi akan kelihatan hidup mengikut arus, dan ikan-ikan besar ni akan menyambar umpan tersebut. Okey, teknik lain adalah jigging. Teknik jigging ni juga saya selalu lakukan dan hasilnya memuaskan juga lah. Teknik ini menggunakan umpan besi, jig besi, yang kita karau dengan laju mengikut kesesuaian jenis-jenis ikan yang kita target lah. So kalau ikan kerapu bermain di dasar, kita lebih kepada hanyutan di dasar. Kalau kita nak main ikan yang bermain di paras tengah, kita karau laju di bahagian tengah laut. Jadi dia besi, tapi ikan ni bila dia nampak jig tu kelihatan bergerak laju, macam ikan bergerak, dia akan makan umpan tersebut. Dan teknik jigging adalah satu teknik yang sangat memperangsangkan lah. Dan siapa peminat jigging ni, dia akan dapat rasa hentaman ikan yang pertama tu. Bila ikan makan terus kita dapat rasakan tarikan ikan yang pertama tu. Kekuatan ikan tersebut kita dapat rasai dan kepuasan akan dirasailah pada peminat-peminat mancing. Okay, ini adalah dua gambar saya lah beberapa tahun yang lepas lah. Gambar yang pertama tersebut adalah hasil pancingan saya di Terengganu, di Dungun, iaitu hasil ikan ebek. Masa ni banyak jugalah ikan ebek yang bersaiz sedang. Dan gambar seterusnya adalah gambar candat sotong pada tahun ini, pada bulan 5 di perairan Bersing. Panjang sotong lingkungan 1 kaki lebih kurang, dan tarikan yang agak memuaskan juga. Kekuatan sotong ni bila dua ekor sekali tarik, 3 ekor sekali tarik, dia akan tambah berat lah. Jadi seronok bila mencadat yang sotong bersaiz besar. Okey, berikut adalah contoh-contoh umpan hidup dan mati biasa digunakan. Cacing, ruat, udang hidup, katak, ikan tamban, bom. Bom ni dibuat daripada kawasan-kawasan mancing yang biasa dikunjungi oleh para mancing adalah seperti di sungai-sungai, di kolam, tasik terbiar, banyak ikan haruan di situ. Di parit-parit seperti di Parit Raja ni banyak ikan haruan, ikan sepat. Di muara sungai dekat Kuala tu banyak ikan siakap di situ. Para peminat casting selalu mancing di muara lah. Okey, bagi pesisiran pantai pantai pasir ni banyak juga orang mancing dengan menggunakan joran yang panjang lah, kerana untuk balingan yang jauh kita perlukan joran yang lebih panjang dan halus. Jadi batu ladung kita dan mata kail dapat diterbangkan jauh, dan peratusan hasil lagi bertambah apabila kita baling lebih jauh ke dalam air. Tebing batu biasanya kita boleh mancing kerapu dan ikan-ikan kelama dekat-dekat dengan kawasan darat lah. Kalau di pulau-pulau memang kebanyakannya ikan kerapu lah. Kawasan mancing seterusnya adalah di laut dalam. Laut dalam ni favourite saya lah. Macam-macam jenis ikan ada. Kalau kita main kawasan berbatu karang, biasanya memang ikan karang banyak. Ikan kerapu, ikan merah, ikan bayan, macam-macam lah. Kalau kita mancing di kawasan berpasir, nasib lah kadang ikan merah, ikan mana sama lah. Dia ikan ni bergerak secara berkumpulan. Jadi kalau satu ekor kena, biasanya kawan-kawan kita satu bot pun ratusan kena akan banyak lah. Tapi dengan syarat jangan rabut. Bila rabut ikan akan lari.
Okey, berikut adalah gambar-gambar kaki pancing. Rasanya lah, saya pun tak tahu kaki pancing tidak. Gambar ambil daripada internet. So, kalau tengok gambar pengantin ni, lelaki bini ni, rasanya memang tak betul lah. Ni memang kaki pancing betul ni. Rasanya lelaki bini sama ni. Dan satu lagi gambar apek tu mancing dekat jalan tu, saya rasa lama dia mancing ni. Mungkin satu hari pun belum tentu ikan naik. Tapi macam ni lah, orang kata nak lepagian kan. Okey, next adalah jenis-jenis batu ladung yang biasa digunakan, iaitu ada dua lah. Biasanya batu hidup dan batu mati. Nama spesifik saya tak tahu, tapi nama panggilan yang biasa orang gunakan ialah batu hidup dan juga batu mati. Batu hidup ni adalah jenis batu yang berlubang di tengah-tengah, di mana tali akan dimasukkan tengah-tengah batu, dan batu tersebut boleh bergerak daripada hujung ke pangkal lah, mengikut hayunan joran kita. Dan biasanya batu hidup ni digunakan untuk mancing di tasik, di sungai, di tempat perairan yang cetek lah. Dan juga biasa digunakan untuk pemancing udang galah. Dan batu mati pula biasanya digunakan di pantai-pantai, di muara ataupun di laut dalam lah. Okey, berikut adalah jenis-jenis joran yang biasa digunakan. Joran pantai. Joran pantai biasanya panjang untuk kita baling jarak yang jauh. Joran sungai biasanya standard, kecil boleh, besar pun boleh, kerana sungai ikut air lah. Kalau untuk mancing ikan yang besar, menggunakan umpan yang besar, perlukan joran yang agak besar sikit lah. Kalau kita mancing ikan-ikan kecil, joran kecil pun cukup. Untuk laut dalam, perlukan joran yang agak keras dan juga mesin yang besar. Biasanya ikan saiz 1 kilo ke atas lah. Jadi kalau kena ikan yang besar, kita menggunakan joran yang kecil agak sukar untuk kita naikkan. Boleh naik tapi memakan masa. Dan juga joran udang. Joran udang ni kita tak perlu besar, hanya kecil saja. Kerana udang tarik tak macam ikan, dia tarik sangat perlahan. Jadi untuk mendapat ketuan udang tu, kita perlu joran kecil. Kalau joran besar kita tak tahu udang dah makan ke belum. Jadi teknik-teknik mancing ni kepada yang baru belajar mancing memang agak sukar lah, kerana banyak benda yang perlu dipelajari. Okey, berikut adalah gambar-gambar contoh lah. Ikan yang orang putih atas tu pakai topi tu adalah ikan maguro ataupun ikan tuna. Ini pancingan di luar negara lah. Gambar ikan tuna. Yang sebelah kiri tu gambar ikan sungai lah, ikan air tawar. Dan yang bawah sekali ialah gambar udang galah, mancing udang galah. Okey, sekian saja sedikit tentang pancing yang saya boleh kongsikan bersama. Diharap dapat menjadi panduan lah kepada tuan-tuan dan puan yang baru ingin menceburi bidang mancing. Sekian, terima kasih.